Terima kasih terus bersama kami di Wanita hari ini. Baik, hari ini cukup menarik seperti mana kita tahu WHI Extra. Hujung minggu kita lebih santai berkongsikan tips, inspirasi dan juga idea bersama dengan anda. Dan pada hari ini, seperti mana yang kami war-warkan sebentar saja tadi, kita akan berkongsi mengenai seni kreatif tie-dye ataupun seni celup. Jadi kita nak tahu lebih lanjut, melihat visual-visualnya, corak dan cara penghasilannya. Kita terus bersama dengan tetamu kita yang telah pun bersedia di dalam talian video, iaitu Encik Zaifuddin Samsudin. Assalamualaikum Encik Zaifuddin. Waalaikumsalam. Belakang tu kita dah nampak dah banyak seni-seni tie-dye di belakang tu. Baik, Encik Zaifuddin akan kongsikan dengan kita teknik ataupun demo shibori dengan menggunakan pewarna Neptol. Okey, mungkin terlebih dahulu Zaifuddin boleh kongsikan bersama kami apa itu teknik shibori. Saya kabarnya ada banyak ni dalam penghasilan tie-dye teknik shibori ni. Okey. First sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Okey. Seni shibori ni adalah seni shirozom. Maksudnya seni yang teknik mewarna kain dengan cara lipat dan simpul. Okay. Lipat dan simpul. Okay. So teknik shibori ni dia ada macam-macam teknik. Dan teknik shibori ni asalnya daripada negara Jepun. Okay. Dan teknik shibori adalah teknik yang menghasilkan nausa, maksudnya pola susunan atur reka bentuk yang teratur. Jadi dekat situ shibori ni kita rasa hasil tangan individu, yang mana setiap kita ni ada seni tersendiri. Itu dinamakan seni shibori. Okey Zaifuddin, seperti mana yang kita saksikan sekarang ni, teknik apakah ini dan bahan-bahan yang kita gunakan seperti mana kita saksikan sekarang ni? Okey. Untuk teknik ni, ini adalah teknik itajimi. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah seperti bahan-bahan yang boleh serap. Maksudnya boleh serap warna. Cecair lah. Kita main dengan warna kan, warna color. Okey, jadi bahan-bahan dia adalah bahan-bahan seperti chopstick, benda-benda yang boleh serap lah. Okey, kayu. Macam kalau tengok kat sini, yang ni adalah arashi. Sebab shibori ni banyak teknik. Betul. Terpecah kepada 6. So yang dalam video ni adalah 2 teknik, iaitu itajimi dan arashi. Okey, daripada segi warna, saya menggunakan warna Neptol. Yang mana warna Neptol ni lebih fokus kepada warna alam. Okey. Begitu, yes. Okey, dan ini seperti mana kita saksikan sekarang ini, kalau saya dipahamkan ini ada teknik arashi, dia ada pull wrapping shibori tu. Okey, dan sekarang ni proses pewarnaannya pula. Bagaimana kita boleh ceritakan? Okey, teknik pewarnaan ini saya menggunakan teknik menggunakan color Neptol. Okey. Yang mana kalau dalam batik ni dia banyak jenis color. Okey, kita ada Neptol, kita ada Ramazol dan sebagainya, ada natural dye. Okey, jadi untuk shibori ni saya includekan, maksudnya saya campurkan dengan color Neptol. Dia punya hasil dia lebih kepada warna-warna alam lah. Dan yang lebih menarik, Encik Farin. Ya, saya. Yang lebih menarik, shibori ni hasil dia kita akan dapat last kali. Maksudnya kita nampak dia punya hasil tu. Contohnya kalau kita tengok batik kan, batik macam batik perak semua kan. So kalau kita nak bunga, kita akan nampak bunga, betul. Okey, tapi untuk shibori ni kita tak tahu apa yang akan terhasil. Jadi dia ada special dekat situ. Sebab tu Zaifuddin, saya nak tanya juga. Okey, nanti yang menarik saya nak mengajak penonton terus bersama dengan kita untuk lihat hasilnya. Nanti bila kita dah buka simpulan, buka ikatan semua, kita nampak corak dia. Okey, tapi saya juga tengok bila kata teknik ini ataupun shibori ni ada Kanoko, Miura, Kumo, Nui. Tadi kita tengok arashi dan juga itajime tadi kan. Okey, adakah setiap kali kita membuat teknik-teknik berbeza ni hasilnya akan sentiasa sama ataupun bagaimana kita nak mendapatkan kreativiti tu? Okey, untuk penghasilan dia, penghasilan dia akan berlainan mengikut
mengikut macam mana kita meletakkan warna. Sebenarnya warna tu untuk macam saya dalam teknik seni shibori ni, saya untuk menghasilkan maksudnya contoh hasil yang tersendiri, kita dapat tengok daripada segi bukan saja melipat atau menyimpul, tetapi daripada segi kita macam mana kita masuk colour tu. Teknik gerak kerja kita tu. Ni kita tak sabar nak tengok ni, dah nak buka dia punya hasil ni kan. Kita tengok sama-sama. Ini teknik Itajimi. Okey. Macam shibori ni. Macam shibori ni dia lebih pada sesuatu. Okey. Jadi dia punya design tu sama je. Tetapi dia punya penghasilan colour tu berlainan mengikut gerak kerja individu tu sendiri. Okey, ini bermakna dia punya corak tu akan lebih kurang sama, tetapi pewarnaannya juga ataupun tona warna tu dia tetap tidak akan sama di antara satu sama lain. Betul Betul. Okey, maknanya senang cerita kalau macam ni kalau kita tengok teknik apa tadi? Ini arashi. Arashi. Kalau arashi maknanya kita tahu design dia macam ni je lah. Okey. Macam arashi dia kan macam ada bentuk macam merak sikit macam. Betul. Betul lah, ada macam merak. Tapi kita boleh bezanya daripada segi colour lah. Macam saya sendiri untuk daripada segi colour, teknik pada colour, saya lebih fokuskan kepada colour macam elemen-elemen lukisan macam tu. Okey, setuju tak kalau saya kata sebenarnya keunikan seni ini, tie-dye ini ialah bermakna setiap penghasilan satu karya itu akan berbeza. Maknanya dia unik, dia limited edition, dia satu je, betul ke? Betul. Okey, katalah Zaifuddin, ada ramai yang ingin mencuba di rumah, mencuba buat sendiri. Adakah mereka mampu dan mungkin boleh belajar daripada Zaifuddin agaknya di mana? Silakan. Okey. Untuk macam Encik Farin tanya pasal macam untuk di rumah, boleh buat kat rumah ke apa kan. Okey, untuk shibori ni dia sesuai, dia sebenarnya satu teknik seni yang lebih kepada komuniti. Maksudnya di rumah pun kita boleh buat. Dan untuk penghasilan dia, kita tak perlu tempat-tempat yang contoh tempat-tempat yang paling yang luas. Ya. Jadi kita boleh hasilkan di rumah. Jadi kalau siapa yang berminat untuk belajar pasal shibori, boleh ke Instagram saya. Ya. Di mana tu? Ini dia. Ya, okey. Itu Instagram saya, Zaidin_Zain. Okey. Dan mungkin ada Facebooknya? Facebook saya Zaifuddin Samsudin. Okey. Maknanya kalau dari segi kos untuk mencuba seni ni, mahal ke tak mahal agaknya ni? Okey. Untuk kos untuk mencuba seni ni, dia lebih murah berbanding batik macam menggunakan teknik canting atau terak macam itulah. Okey. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Zaifuddin Samsudin kerana berkongsi dengan kita pada hari tentang tie-dye ini, demo shibori. Terima kasih sekali lagi Zaifuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, seperti mana yang saya dah kongsikan bersama dengan para penonton, ini adalah satu teknik yang sangat unik, sangat menarik, limited edition. Setiap satu dengan yang lain tidak akan sama. Jadi mungkin anda dah boleh berkira-kira untuk mencuba sendiri. Untuk menambah menarik lagi tentang perkongsian kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan perkongsian ini. Trend fashion tie-dye atau lebih dikenali sebagai ikat celup adalah di antara teknik yang digunakan dalam penghasilan batik buatan tangan. Coraknya yang berulang menggunakan warna terang membuatkan ianya tampak eksklusif. Berbeza dengan batik, tie-dye menghasilkan corak yang tidak tersusun. Dalam teknik ini, prosesnya tidak menggunakan lilin. Sebaliknya, hanya membuat ikatan pada kain mengikut kreativiti tertentu dan mencelupkannya ke dalam pewarna. Terdapat 4 jenis ikatan yang boleh diaplikasi untuk corak ikat celup ini. Antaranya ialah jahitan, ikatan yang diisikan dengan pelbagai objek, lipatan dan ikatan serta simpulan. Tahukah anda, kain bercorak ini diperkenalkan sejak abad ke-15 Masihi pada zaman pemerintahan para Miswara di Melaka. Kemudian pada tahun 1770-an,
Corak ikat celup telah diperkenalkan di Kepulauan Melayu, namun lebih dikenali sebagai batik pelangi. Rekaan persis kain pelangi ini sebenarnya mula popular di India dan dikenali sebagai bandani, dan kemudian dikatakan sudah lama digunakan oleh masyarakat Jepun dan dikenali sebagai shibori, iaitu bahasa Jepun yang bermaksud ikat celup. Ia digunakan dalam penghasilan kain untuk dibuat kimono. Justru dapat kita lihat fashion tie-dye kini semakin berkembang menjadi busana casual yang diminati oleh semua golongan masyarakat kerana menampilkan corak atau motif warna yang menarik dan kos penghasilannya juga adalah lebih rendah. Okey, baik, itu dia sedikit trivia mengenai teknik tie-dye ini. Okey, kalau tadi Fahrin dah kongsikan bersama dengan anda pelbagai informasi mengenai teknik shibori, ini kami nak kongsikan bersama dengan anda teknik tie-dye menggunakan warna natural yang daripada alam, zat pewarna alam katanya digunakan untuk membuat teknik tie-dye ini. Dan kita bersama dengan Puan Siti Shakira Ramli dalam talian sekarang ini untuk berkongsi lebih lanjut. Hello, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Hai Puan Shakira. Hai. Ya, saya. Sehat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik. Nak tahu mengenai teknik tie-dye menggunakan warna natural dye. Kalau saya melalui pembacaan saya tahu yang natural dye ni sememangnya tiada bahan asing seperti bahan-bahan kimia yang lain. Dan mungkin juga ada orang menggunakan sayur-sayuran seperti bayam yang mempunyai pigmen-pigmen hijaunya ataupun kunyit dan zat pewarna alam yang lain. Mungkin Puan Shakira boleh berkongsi sedikit mengenai natural dye ni. Ya, betul. Okey, so natural dye ni memang dah lama digunakan. Dan ada, kita boleh tengok some di negara-negara di luar, ada yang dah sampai 3,000 tahun pun warna alami tu, warna natural dye ni masih lagi wujud dalam kapet dan sebagainya. So dekat Malaysia ni kita ada pelbagai sources daripada natural dye. So macam manja kani kita boleh guna, kayu sepang yang kita guna untuk berpantang tu pun boleh jadi warna untuk tie dye. Lepas tu kita ada juga akasia, pokok akasia yang kita tengok dekat tepi jalan tu. Banyak di Malaysia. Itu pun kita boleh guna. So macam tudung saya ni sekarang ni warna gold, saya guna kayu akasia. Dan kita orang juga Bumis, saya punya brand, kita more concentrate fokus kepada natural indigo. So indigo ni warna biru, kalau boleh tengok dekat belakang saya ni. Dia daripada pokok yang dikenali sebagai Indigofera tinctoria. Okey, baik. Mungkin Shakira boleh kongsikan, kata tadi lebih fokus pada warna indigo ni kan. Jadi bagaimana hasil terwujudnya warna indigo ni dan bagaimana penggunaannya dalam teknik tie-dye ni, teknik yang digunakan seperti yang kita lihat sekarang ni dalam video? Okay, so warna indigo ni special. Dia tak macam warna sintetik yang lain. Kita ada satu proses sebab dia adalah daripada proses oxidation. Oksidasi di mana kita kena fermentkan dia dan ada langkah-langkah macam kita kena campurkan dia dengan hydrated lime dan juga air buah, fructose. So air buah ni selalunya saya guna pisang, kita masak dan kita campurkan dengan warna indigo dan juga hydrated lime ni, dia akan jadi satu solution yang dia dah dioksidaiskan. So bila kita masukkan kain ke dalam solution tu, kalau boleh nampak dalam ni, sebenarnya bila kita keluarkan kain tu, dia akan warna hijau dan bila dia bersentuhan dengan oksigen baru dia tukar jadi warna biru. So dia macam ajaib kan, macam magical macam tu. So tu sebab saya jatuh cinta dengan warna indigo ni. Warna indigo ni sebenarnya ada berbagai-bagai jenis spesies. Dan di India Indigofera tinctoria paling popular dan juga di Jepun ada indigo dia sendiri. Dan dia warna tu keluar melalui dia tengok cuaca dan nak buat
warna guna indigo ni pun kita kena tengok cuaca. Kalau cuaca tu sejuk, dia tak berapa menjadi. Dan kalau cuaca tu panas, dia akan jadi dengan cantik. Dan indigo ni sebenarnya adalah asal dia seluar jeans kita diwarnakan menggunakan indigo sebenarnya. Sebelum penggunaan sintetik. Sangat-sangat menarik. Tapi nak tahu juga, tadi kata tudung yang dipakai sekarang ni pun dicelup dalam natural dye kan. Jadi nak tahulah tumbuhan apa lagi yang boleh digunakan untuk menghasilkan warna-warna yang lain? Macam-macam. Sebenarnya apa yang kita tengok dekat luar ni kita boleh eksperimenkan. Kita boleh cuba ambil daun-daun yang ada. Dekat Malaysia ni ada macam-macam pigment macam kulit manggis, kita ada bunga raya. Bunga raya tu akan keluarkan warna merah. Dia boleh keluarkan warna merah yang original tu kan. Dan manggis boleh jadi warna coklat, boleh jadi warna merah ke arah coklat. Lepas tu kayu sepang boleh jadi dua warna. Dia ikut pH level kan. Untuk kayu sepang dia boleh jadi pink, dia boleh jadi purple juga. So dia sangat menarik. Macam-macam yang kita boleh cuba. Kalau macam nak cuba dekat rumah pun boleh pergi ke dapur tu. Kalau kita dah potong-potong carrot ke, kita potong-potong bawang, kulit bawang tu pun boleh jadi warna kita guna natural dye ni. So macam kalau tengok warna kuning macam ni, ini kita guna kulit bawang. So dia keluar warna kuning ni. Wow, cantik. Memang saya ada membaca yang kulit bawang boleh digunakan, tapi warna dekat belakang tu sememangnya cantik. Boleh tunjuk dekat sedikit dengan kamera warna yang dihasilkan menggunakan bawang tu? Boleh kita bawakan tak boleh. Okey, tak apa. Mungkin saya okey, tak apa. Nampak di hujungnya itu nampak. So saya ada ni. So yang ini dia faded sikit. So kita buat scrunchies daripada warna kuning tu, maknanya ada lebihan daripada yang kita dah dye ni, kita masukkan kain lebih tu, kita buat scrunchies. So dia macam faded sikit tapi tetap warna dia cantik. Dan istimewa natural dye ni, kita dye macam mana pun dia keluar tu pada saya sentiasa cantik lah. Okey, tapi nak tahu juga Shakira, biasanya kain jenis mana yang lebih sesuai digunakan untuk natural dye? Sebab kalau kita tahu mungkin kain sutera mahal kalau kita nak guna. Kain rayon pula sulit kalau kita nak gunakan untuk teknik, katakanlah teknik tie dye. Jadi bagi Shakira sendiri, kain jenis apa yang lebih sesuai untuk warna natural dye ni, dan teknik mana yang biasanya digunakan? Mungkin bukan selalunya teknik tie dye, tetapi ada teknik lain yang digunakan. Okay, so untuk natural dye ni kita boleh guna batik, kita canting dan kita boleh warnakan guna batik. Cuma perbezaan dia, kalau batik dia tak boleh panas lah. Sebab kalau tie dye kita boleh rebus warna tu. Tapi kalau batik kita tak boleh rebus sebab nanti dia punya wax tu cair kan. Okey, faham. So dia punya proses lebih lama sebab kita kena rendam dia selama dalam 24 jam hingga 48 jam supaya warna tu masuk. Dan sebelum kita warnakan pun kita kena ikat kain macam mana modernkan kain tu untuk ikat warna masuk dalam kain. So kain yang digunakan tu memang selalunya kita tak boleh guna sintetik kain, sama macam warna alami dia kena warna natural, kita kena dengan fabric natural juga. So fabric natural yang selalu saya guna cotton, silk. Silk memang sangat cantik. Cotton silk pun ada. Cotton silk dia lebih murah lah daripada silk kan. Dan sebenarnya rayon pun ada beberapa jenis. Dan ada juga yang kita gunakan rayon. Okey, baik. Mungkin bagi penonton yang sedang menonton sekarang ini, ada banyaklah persoalan nak tahu macam mana nak buat dan ingin berkomunikasi ataupun bertanya lebih lanjut bersama dengan Shakira. Bagaimana dan di mana boleh mereka menghubungi Shakira? Okay, so kalau nak try indigo dye, memang kita ada jual kit indigo dye dekat kita punya website. Boleh cuba beli satu kit tu, boleh buat dalam 10 baju t-shirt. Dan boleh follow kita di Instagram Bohomys, BOHOMYS. Facebook pun sama, BOHOMYS. Dan juga di kita punya website lah, www.bohomys.com, BOHOMYS. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Shakira atas perkongsian ini. Terima kasih Jaga diri. Okey.
baik. Itu dia sedikit banyak sebenarnya perkongsian oleh Shakira berkaitan dengan natural dye, dan rakan pengacara saya dekat sebelah ni amat teruja untuk mencuba natural dye ini. Ya, Fahrin? Betul. Saya rasa saya nak cuba dalam pelbagai orang kata kain ataupun penghasilan seni yang lain lah. Okey, kalau tadi bersama dengan Sugi, pelbagai persoalan sedikit sebanyak telah terjawab dan kita dah berkongsikan dengan anda tentang seni ini menggunakan pewarna Naptol dan juga daripada natural dye. Dan kali ini satu lagi teknik ataupun pewarna iaitu teknik Remazol, dan kita akan bersama dengan Nurliza Samigun yang telah pun bersedia di dalam talian video. Assalamualaikum Nurliza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Liza, macam-macam seni kreatif kat belakang awak tu. Tu semua guna yang kita kongsikan pada hari ni ke? InsyaAllah. Yang dekat belakang saya ni ada dua teknik. Iaitu teknik Shibori yang macam Cik Zain tadi tu. Okey. Dan satu lagi teknik Remazol ataupun tie-dye lah. Wah, dah macam studio dah belakang tu. Okey Liza, tapi tumpuan kita sekarang ni tentang penggunaan teknik Remazol tu. Okey, kita dah dengar tadi teknik-teknik yang berbeza. Apa itu Remazol dan bezanya dengan yang lain-lain yang kita dah kongsikan tadi? Ya, sama juga. Warna sintetik juga. Maaf kalau saya bukanlah sifu, maksudnya saya hanya sebagai crafter yang minat tentang karya-karya yang sebeginilah. Kalau tidak silap saya, dia memang pewarna sintetik yang kita gunakan dalam pembikinan atau pembuatan batik. Jadi dia adalah sejenis serbuk yang kemudian kita akan campurkan dengan air. Lepas tu kita akan warnakan pada karya kita lah. Dan tie-dye ni sama juga macam kita buat shibori tadi tu. Mesti ada mesti ada ikatan. Kalau macam shibori dia lebih kepada lipatan. Maksudnya dia daripada Jepun. Asal shibori Jepun. Asal tie-dye ni daripada western. Macam Cik Fahim cakap tadi reggae kan. So dia mesti ada ikat. And then Remazol ni pula kita boleh predict dia punya warna. Kalau macam Naptol kita tak dapat nak predict. Bila kita celup, kita nakkan warna tu sometimes tak dapat. Yang dia punya menarik dekat situ. Tapi kalau macam Remazol, kita dah boleh predict. Saya nak merah, kita akan dapat merah. Kita nak biru, kita dapat biru. Okey, yang ini kita nak buat apa ni sebenarnya Liza ni? Ya? Yang ini yang kita tengok ni baju ke ni? Ini selai kain, 1 meter kain. Okey. Oh, maknanya kita buat kain dulu yang bercorak dan kemudian kita boleh jadikan dia pelbagai orang kata penghasilan yang lain lah. Okey, yang sekarang video ni saya tengah buat 1 meter kain putih atau kain cotton yang saya akan warnakan dengan pewarna Remazol. Okey. Ikat je, dia ikut kreativiti seseorang. Sometimes sometimes karya-karya macam ni dia merujuk kepada personality seseorang tu juga. Okey, saya nak tanya Liza lah. Sebenarnya kalau kita tengok shibori tu kita dah tahu ada teknik-teknik yang tetap yang telah dipandu. Okey, tapi kalau misal katalah untuk seni tie-dye ini katalah mereka nak mencuba kreativiti masing-masing, ikat macam tu, lipat macam ni, sebenarnya memang boleh Tak ada masalah. There is no right and wrong dalam seni. Okey. Dan kalau kita tengok dah ada picagari macam-macam ni semua. Ini mungkin boleh kongsikan ataupun cerita dekat kita sikit ni, Liza. Kita boleh gunakan sama ada kita nak celup saja. Kita celup atau kita gunakan picagari ataupun kita panggil tube lah, macam tube kalau tube sauce tu kan. Selalu kebanyakan macam tu. So kalau nampak dekat sini kita dah boleh predict dah warna apa yang kita nak. Itu yang keistimewaan Remazol, kita dah boleh tahu warna apa kita nak. Okey, kejap. Saya nak tanya macam mana yang boleh tahu tu macam mana? Adakah bermaksud warna tu tidak akan berubah atau bagaimana? Dia akan berubah sedikit bila dah betul-betul kering. Bila sidai tu dia akan ada turun warna sikit lah. Tetapi it depends on berapa banyak silikat yang kita guna. Betul? Okey, sebenarnya kan bila cakap pasal seni warna dan juga tie-dye ni, berbagai persoalan kita dah tanyakan dan jawab. Tapi yang ini saya tak nak lepaskan peluang tanya pada Liza. Okey, kalau baju sebegini dan warna-warna yang kita gunakan ini, bila kita cuci tu, warna dia turun tak? Okey. Ketahanan tu. Paling penting dan bagi saya proses dalam Remazol yang paling susah, tapi untuk diri saya lah. Mewarna tu tak salah. Mewarna sangat seronok bagi saya. Tapi bila kita nak mengekalkan warna tu,
kita perlukan teknik pencampuran dan menggunakan silikat ataupun pemati warna. Kat sini lah yang kita rebus apa semua tu kan. Yang ini kita kena betul-betul. Mula-mula kita akan rendam minimum 4 jam ataupun 2 jam untuk bergantung kepada jenis kain lah, berapa banyak kain kita di dalam silikat. Kemudian kita akan cuci dia bersih-bersih, baru kita sidar dan kita akan dapat warna kita tu lah. Sometimes dia akan ada turun sikit. Yang itu yang kita perlu betul campuran dalam Remazol dan silikat. Ada resepi dia. Dia saya belajar lah ada resepi. Wah, cantik ni. Saya harap bila ramai dah tengok ni, ramai yang mencuba lepas ni ada trend pakai tudung menggunakan teknik ataupun seni ni lah. Kan? Ni kalau mask kita tengok dah ada dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat sekarang ni pelitup muka dan juga di belakang Liza sini tu ada pelbagai lagi beg dan karya-karya lain. Ini teknik juga menggunakan Remazol dan sama juga seperti mana kita saksikan Liza Ini mix menggunakan Neptol. Saya lebih try semua. Okey. Untuk baju saya pakai menggunakan Remazol. Baju ini menggunakan Remazol. Teknik tapi bukan saya yang buat, ni daripada rakan-rakan craft. Pasal saya minat koleksi-koleksi macam ni. Cukup menarik lah. Saya kira sebenarnya dalam tempoh-tempoh PKP dan sebagainya, saya kira ini adalah antara idea yang anda ataupun mereka penonton-penonton di rumah boleh mencuba dengan kos yang tidak pun terlalu tinggi. Baik, Liza, kongsikan bersama kami Instagram anda atau mungkin ada yang minat nak belajar dengan Liza ni. Kalau nak belajar tu saya bukan orang yang layak, tapi boleh berkongsi juga. Instagram saya Sekoci Norli. Dekat situ saya kongsikan aktiviti craft saya. Dia tak semestinya untuk tie-dye, tapi all about craft. Saya memang minat craft. Okey, baik. Sekoci Norli. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Norliza Samigon bersama dengan kita berkongsikan tentang seni tie-dye dan sebentar tadi teknik menggunakan pewarna Remazol. Terima kasih sekali lagi Liza. Assalamualaikum. Terima kasih. Baiklah. Okey, maknanya telah selesai sudah perkongsian kita tentang seni tie-dye ini dan kita nak tanya pendapat Sugi lah. Sugi rasa Sugi boleh buat tak seni tie-dye? Saya pernah mencubanya ketika saya berumur 10 tahun. Jadi ke tak jadi? Jadi, saya buat macam orang kata scarf lah, tapi tak pernah guna lagi. Saya jahit simpan sebagai kenangan. Sebab apa yang saya boleh kongsikan dengan para penonton sangat unik. Betul. Kalau kita buat sendiri, bermakna apa yang terhasil tu orang lain tak ada. Ya, betul. Dan part yang paling teruja tu macam awak cakap tadi lah, bila kita nak buka tu, nak tengok hasil dia tu. Kalau tak jadi pun, mungkin itu adalah hasil yang orang kata kreatif, unik. One in a million je yang ada. Okey, baik. Dan kita harapkan hari ini di Wanita Hari Ini Extra telah memberikan inspirasi dan juga idea baru kepada anda. Dan sekurang-kurangnya kalau tak nak mencuba, kita dah tahu sebenarnya bila kita nampak corak-corak macam ni, kita dah tahu, betul. Ini mesti guna seni tie-dye. Awak guna pewarna apa? Nampaklah kita tahu. Betul. Lepas ni pakar dalam mengenal pasti jenis-jenis tie-dye dan warnanya. Baik, anda di rumah kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini dalam Wanita Hari Ini Jangan Extra. ke mana-mana.